Kisah yang saya ceritakan ini bukanlah berlaku pada diri saya, tetapi kisah ini diceritakan oleh seorang jiran. Dia merupakan pemandu van jenazah dan juga pengurus jenazah di Masjid Taman Perumahan tempat tinggal kami. Namanya Haji Ismail. Cerita Ismail, pada tahun lalu, dia bersama seorang rakan telah diminta untuk menghantar jenazah seorang kanak-kanak lelaki ke Kelantan. Kanak-kanak itu meninggal disebabkan demam panas. Keluarga arwah mahu sampai ke Kelantan pada pagi itu juga. Malam itu Haji Ismail memeriksa kenderaan dahulu sebelum bertolak. Maklumlah, untuk ke sana mengambil masa 7 atau 8 jam juga. Lebih kurang pada pukul 9 malam, Haji Ismail bertolak ke Kelantan dan mengekori 2 buah kereta ahli keluarga arwah yang berada di hadapan. Jenazah pula tidak ditemani oleh sesiapa, kerana yang dipandu oleh keluarga arwah meluncur sangat laju. Beberapa kali jugalah jiran saya ini mengangkat lampu tinggi sebagai isyarat untuk memperlahankan kenderaan. Jalan ke Kelantan pula bukanlah lebuh raya seperti ke tempat yang lain. Jalannya bengkok-bengkok dan kecil. Ada kalanya apabila Haji Ismail memberikan isyarat, mereka memperlahankan kenderaan. Dan ada kalanya mereka meneruskan juga pecutan. Mungkin mereka mahu cepat sampai ke kampung. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka semua berhenti di sebuah kedai makan di Kuala Lupis untuk menghilangkan penat. Makanan dan minuman dipesan. "Ngantuk sangat bang, tu yang berhenti dulu sepanjang hari kat hospital," kata ayah kepada arwah. "Oh, patutlah laju semacam aja," balas Haji Ismail. "Kalau bawa perlahan lagi mengantuk," kata bapa arwah sambil menghabiskan air yang bersisa. "Kalau abang tak sempat kerja, kita jumpa di Gua Musang," sambungnya lagi. Haji Ismail menganggukkan kepala. Selesai minum, mereka meneruskan perjalanan. Kereta yang dipandu oleh keluarga arwah terus memecut laju. Ali, iaitu rakan yang menemani Haji Ismail pada malam itu, hanya tersenyum. "Mengantuk sangatlah tu kot. Nak cepat bimbang lain pula yang jadi kang," kata Ali. "Heish, kau ni tak baik cakap macam tu," balas Haji Ismail. Dalam kepekatan malam, tidak banyak kereta yang berselisih. Sesekali saja mereka berselisih dengan lori kontena yang membawa barang. "Gelapnya kawasan ni," kata Haji Ismail. "Kenapa? Takut ke dengan gelap?" soal Ali. "Tak adalah. Gelap-gelap macam ni nak bawa laju pun tak berani. Aku pun tak biasa dengan kawasan ni," balas Haji Ismail. Ali terus mengusik. Katanya, kalau kawasan gelap begitu, biasanya banyak hantu yang berkeliaran. "Hei, kau ni, tengah malam ni duk bercerita mengarut. Aku ni tak takut sangat hantu. Yang aku takut sekarang kalau-kalau ada perompak," balas Haji Ismail. "Siapa yang nak rompak van jenazah? Tapi kalau hantu, dia sukalah," balas Ali disambut ketawa kecil. Haji Ali tahu kawannya itu memang suka bergurau. Sudah lama dia kenal Ali. Kalau berborak, ada sahaja modalnya hendak mengusik orang lain. Sampai di satu kawasan yang berbukit. Dari jauh lagi Haji Ismail nampak lampu merah berkelip-kelip. Bentuknya seperti lampu kereta yang sedang berhenti. Dia memperlahankan van. Apabila semakin dekat, didapatinya kereta itu milik keluarga arwah. Tetapi yang menjadi pelik bagi Haji Ismail, kenapa kedua-dua kereta itu berhenti di tengah jalan? Apabila jarak semakin dekat, Haji Ismail menekan hon beberapa kali. Bertambah pelik, biarpun dihon berkali-kali, namun kereta keluarga arwah masih tidak bergerak. Satu lagi, kalau kereta yang ada masalah, kenapa mereka tidak keluar dari kenderaan? Apabila Haji Ismail mahu turun dari kereta, tiba-tiba sahaja Ali menarik tangannya. Tu, kata Ali sambil memuncungkan mulutnya. Terkejut Haji Ismail apabila melihat satu lembaga berwarna hitam sedang melintang di tengah jalan. Ia kelihatan seperti sedang berbaring. Kepalanya berada di hujung bukit.
manakala tubuhnya di tengah jalan, matanya kuning bersinar. Apa benda tu? Soal Haji Ismail spontan. Ali memberi isyarat supaya Haji Ismail diam. Mulutnya pula terkumat kamit membaca ayatul kursi. Haji Ismail terus memandang. Tidak pernah lagi dia melihat makhluk seperti itu sebelum ini. Namun wajah makhluk itu tidaklah jelas kerana kawasan tersebut sangat gelap. Agak lama juga mereka di situ, lebih kurang 15 minit. Waktu itu tiada kereta lain melalui kawasan tersebut, kecuali mereka sahaja. Selepas lama berbaring, perlahan-lahan makhluk itu bangun, kemudian berjalan masuk ke dalam hutan yang berdekatan. Terkejut Haji Ismail melihatnya. Makhluk itu kurus dan sangat tinggi. Hilang saja makhluk itu di dalam hutan. Haji Ismail tanpa berlengah terus memecut vannya. Kaki dan tangannya terasa sejuk. Darah serasa kering. Jantungnya juga berdegup laju. Apa tadi tu? Soalnya setelah hampir 10 kilometer melepasi kawasan berkenaan. Entahlah, tapi aku rasa itulah hantu galah, jawab Ali. Hantu? Terkeluar perkataan itu daripada mulut Haji Ismail. Ali mengangguk. Itulah kau, cerita hantu sangat. Kan dah muncul, nasib baik tak ada apa-apa, ucap Haji Ismail sambil melepaskan keluhan. Sepanjang hidupnya, Haji Ismail tidak pernah sekalipun bertemu atau melihat hantu. Dia hanya biasa mendengar cerita sahaja. Malam itulah kali pertama dia melihatnya. Itu pun tidak begitu jelas. Nasib baik juga, kata Haji Ismail. Kalaulah hantu itu menjelma di hadapan mata, mahu tidak sampai ke Kelantan juga mereka pada malam itu. Mereka tiba ke destinasi lebih kurang pukul 5.30 pagi. Setelah menurunkan jenazah, Haji Ismail meminta diri. Sebelum pulang, dia bertanya kepada ayah arwah. Makhluk apa tadi ya? Soalnya. Saya rasa tu hantu galah. Waktu saya tiba di situ, saya nampak makhluk tu dah ada kat situ. Ngeri betul rasanya. Sepanjang saya balik Kelantan, inilah kali pertama saya jumpa, katanya. Tetapi Haji Ismail berasa nasib baik juga kerana tiada apa-apa yang berlaku. Perjalanannya juga selamat. Sewaktu perjalanan pulang, keadaan sudah pun cerah. Cuma bulu rombanya tidak semena-mena berdiri tegak sewaktu melintasi kawasan tersebut. Seram juga Haji Ismail apabila terkenangkan makhluk yang dilihatnya pada malam itu. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Namun, ada kalanya hikmah yang datang itu sukar difahami. Hanya Allah yang tahu. Namun percayalah, Allah turunkan sesuatu untuk kita berfikir sambil melihat kebesarannya. Kenapa saya berkata demikian? Beginilah ceritanya. Lebih kurang pada bulan Julai tahun 2012, saya ditugaskan untuk membawa jenazah pulang ke kampungnya di Kuala Lumpur. Si mati meninggal di Sungai Petani Kedah lebih kurang pada pukul 8 malam. Setelah mendapat surat kebenaran membawa jenazah lebih kurang pukul 9 malam, kami bertolak dari Hospital Sungai Petani menuju ke Kuala Lumpur. Jenazah ditemani oleh 3 orang ahli keluarga. Semasa dalam perjalanan, surah Yasin berkumandang di dalam van. Dipendekkan cerita, lebih kurang 4 jam perjalanan, kami tiba di rumah arwah. Saya minta izin untuk pulang selepas segala urusan diselesaikan. Sekiranya perjalanan jauh, memang saya akan pergi dengan pembantu saya. Sebaik saja van yang dipandu keluar dari pintu pagar rumah arwah, saya terbau sesuatu. Bau itu sangat busuk dan hanyir, seolah-olah bau mayat yang sudah lama. Ni Hang bau tak? Soal saya. Bau busuk sangat ni. Bau apa ni? Soalnya kembali. Saya menggelengkan kepala. Hendak dikatakan ada mayat di dalam keranda belakang. Mayat sudah diturunkan. Saya berhenti di bahu jalan, lalu turun dan membuka pintu van. Keranda itu saya ketuk beberapa kali. Bunyinya kuat. Dan itu bererti keranda itu kosong. Sekiranya bunyinya padat, pasti ada isinya. Saya masih lagi tidak berpuas hati. Perlahan-lahan saya membuka keranda. Sah, tiada apa pun di dalamnya. Saya menyuluh di seluruh belakang van. Bimbang, takut ada sampah ataupun benda-benda yang membuatkan timbulnya bau itu. Tetapi semuanya kosong. Tak ada apa pun. Duk belakang tak ada bau pula, kata saya.
Sebaik menaiki van, kami dapati bau itu sudah hilang. Kami pun meneruskan perjalanan. Entah kenapa, malam itu terdetik di hati saya yang waktu itu untuk melalui jalan lama. Sudah agak lama saya tidak lalu jalan dalam. Walaupun jalan dalam agak sunyi, tetapi laluannya pasti lancar dan dingin kerana dikelilingi oleh pokok-pokok. Lebih kurang sejam lebih perjalanan, kami berhenti seketika di sebuah restoran untuk makan dan juga berehat. Apabila kami mahu saja meneruskan perjalanan, tiba-tiba bau busuk itu sekali lagi timbul. Kali ini sangat kuat dan sungguh meloyakan. "Bau pula dah," kata pembantu saya. Keadaan waktu itu sukar digambarkan dengan kata-kata. Sudahlah perut kami dalam kekenyangan. Ditambah dengan bau busuk itu, ia membuatkan isi perut saya seperti mahu terkeluar. Saya segera membuka tingkap dan memecut kenderaan. Apabila memecut laju, baunya kurang sedikit. Apabila kenderaan diperlahankan, bau itu menjadi sangat-sangat kuat. Paling menyesakan apabila bertembung dengan lori yang besar atau berhenti di lampu isyarat. Apabila van berhenti, bau itu akan menjadi-jadi seolah-olah ia berada di sebelah kami saja. Tetapi kami tidak tahu pula dari mana datangnya bau itu. Malam itu perjalanan pulang ke Sungai Petani terasa begitu jauh. Saya memecut van jenazah dengan agak laju. Tidak pernah rasanya saya memecut van selaju itu. Disebabkan tidak tahan dengan bau busuk itu, perjalanan terasa sangat lambat. Selama ini tidak pernah berlaku sebegini. Inilah kali pertama berlaku. Saya meminta teman saya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa semoga Allah selamatkan perjalanan kami serta hilangkan bau yang busuk itu. Sudah mual perut kami menahannya. Saya juga suruh dia melihat ke belakang. Takut-takut ada yang menumpang. Tetapi tiada apa-apa yang kelihatan. Sepanjang perjalanan kami ditemani dengan bau busuk itu. Tiba di Sungai Petani, bau itu masih lagi kuat. Bahkan kali ini ia ditambah dengan bau seakan nanah. Sangat-sangat meloyakan. Disebabkan saya biasa mengurus dan memandikan jenazah, saya masih lagi boleh tahan dengan bau itu. Pun begitu, beberapa kali juga saya hampir termuntah. Tetapi aneh, sejurus sahaja van melepasi pagar masjid. Dengan tiba-tiba sahaja bau busuk itu terus hilang. Nikmatnya udara waktu itu hanya Allah sahaja yang tahu. Saya menghirupnya dengan sepuas-puasnya. Setelah menyimpan van, pembantu saya mencuit bahu saya. "Abang Zul, rasa bau tu datang dari mana tu?" Soalnya, saya menggelengkan kepala. Saya sendiri tidak tahu. Cuma saya menjawab, itu semua ujian daripada Allah. Mungkin Allah mahu menguji kita sejauh mana kekuatan dan keikhlasan kita melakukan kerja. "Bang, Bang Zul, rasa-rasa bau tu ada kena-mengena ke dengan jenazah yang kita hantar tadi?" Soalnya lagi. "Hei, hang jangan nak bersangka buruk. Kita pun tak kenal siapa yang meninggal tu," balas saya. "Sekiranya mahu membuat andaian," kata saya, "bermacam-macam andaian boleh dilakukan, tetapi andaian itu belum tentu tepat. Daripada sia-sia mengutip dosa, baiklah kita bersangka baik." Saya ceritakan tentang kejadian ini adalah untuk perkongsian bersama. Janganlah kita terlalu cepat untuk menuduh dan membuat andaian yang melulu. Sekiranya tidak pasti, baik kita diamkan saja. Yakinlah setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Sampai sahaja di depan tempat kecemasan, seorang lelaki berjanggut berusia dalam lingkungan akhir 40-an datang ke arah saya. Kemudian belum pun sempat saya membuka pintu van, dia terlebih dahulu membukanya. "Tuan Haji, jenazah hantar ke Parit Buntak dia," kata lelaki itu. "Baik," balas saya ringkas. Saya terus mengangkat jenazah dan memasukkannya ke dalam van. 3 orang anak si mati naik bersama saya. Lagipun, dari Gurun ke Parit Bunta tidaklah begitu jauh. Mungkin dalam 2 atau 3 jam sahaja. Baru saja saya hendak bergerak, lelaki berjanggut tadi meminta pula saya menunggu seketika. Saya lihat dia sedang bersembang dengan seseorang. 5 minit kemudian, lelaki berjanggut itu datang menghampiri saya. "Okeylah Tuan Haji, dah settle semua. Nanti call saya ya," kata lelaki berjanggut itu.
Saya anggukkan kepala dan terus keluar dari perkarangan hospital. Suasana petang itu agak baik. Kereta pula tidak begitu banyak di atas jalan. Cuma yang saya bimbang apabila sampai di juru. Kawasan di situ memang selalu sesak. Saya jangka pun akan tiba di situ pada waktu puncak iaitu 4:30 petang. Memang betul lah sangkaan saya. Tiba di kawasan itu, jalan raya penuh sesak. Kenderaan tidak bergerak. Saya sangka itu hanya sekejap saja. Rupa-rupanya ada kemalangan yang berlaku. Hampir sejam setengah saya terperangkap di situ. Sampailah lenguh kaki menekan pedal minyak dan brek. Langit yang tadinya cerah sudah semakin gelap. Melepasi sahaja kawasan itu, saya terus memecut van selaju mungkin untuk sampai cepat ke rumah si mati. Lebih kurang pukul 7:20 malam, saya sampai di rumah arwah. Ramai sanak saudaranya yang sedang menanti. Imam juga sudah menunggu. Kata mereka, sekiranya sempat, mereka hendak solat jenazah selepas solat Isyak dan terus kebumikan jenazah. Memandangkan waktu maghrib sudah hampir berlalu, saya meminta izin daripada tuan rumah untuk menumpang menunaikan solat. Selesai solat, saya meminta izin pula untuk pulang. Sebelum itu, saya pergi mendapatkan anak lelaki si mati. Maaf tuan, saya dah nak balik ni. Ini resitnya, kata saya sambil menghulurkan sekeping resit. Maaf pakcik, maaf. Duit ni kena minta dengan Abang Long. Dia tak sampai lagi ni. Mungkin dalam perjalanan lagi. Jap, nanti saya call dia. Sekejap ya pakcik, balas anak muda itu. Saya mengangguk, seterusnya duduk di sebuah bangku di luar rumah. Waktu itu, makin ramai jiran yang datang menziarahi keluarga arwah. Sementara menanti, saya bersembang dengan jiran-jiran yang datang berziarah. Sedar tidak sedar, hampir sejam juga barulah sebuah kenderaan pacuan 4 roda masuk ke dalam kawasan rumah arwah. Seorang lelaki berusia 30-an datang bertemu dengan saya. Maaflah bang, tersekat dekat juru tadi. Tu yang lambat. Tentang bayaran penghantaran jenazah, semua kos dan duit saya dah bayar ke Abang Rahim, kata lelaki itu. Rahim? Siapa pula Rahim ini? Saya tak kenal. Saya diam sejenak, cuba memikirkan siapakah Rahim yang lelaki ini maksudkan. Jenuh berfikir, saya pun bersuara. Maaf ya, siapa Rahim ni? Saya tak ingatlah, kata saya cuba berlembut. Tadi yang bersembang dengan abang yang ada janggut, pakai baju hijau, balas lelaki itu. Oh, barulah wajah lelaki berjanggut yang saya temui semasa berada di hospital tadi bermain di fikiran saya. Siapa dia tu? Soal saya kerana timbul kemusykilan. Dia kata dia kawan abang, dia yang uruskan semua ni. Dia kata boleh bayar dekat dia. Nanti dia bagi balik dekat abang, kata lelaki itu. Saya terus terdiam. Saya kata kepada lelaki itu, saya langsung tidak kenal siapa Rahim. Sewaktu berada di hospital tadilah kali pertama saya melihatnya. Saya sangka lelaki itu adalah sebahagian daripada ahli keluarga arwah. Sebab sewaktu di hospital, dialah yang paling sibuk sekali memberi arahan itu dan ini. Anak lelaki arwah terkejut. Katanya tengah hari tadi, setelah arwah ayahnya meninggal dunia, dia bertemu dengan seorang jururawat. Dia meminta ambulans untuk mengantar jenazah ayahnya pulang ke kampung. Tapi, kata jururawat tu, ambulans biasanya digunakan untuk mengangkut orang sakit. Tak dibenarkan pun untuk mengantar jenazah, kata anak arwah. Namun begitu, jururawat tersebut memberitahu pihak hospital ada nombor telefon masjid-masjid berdekatan yang mempunyai van jenazah. Jururawat tu kemudian dia suruh saya pergi ke pejabat pemandu ambulan dan minta nombor telefon pemandu van jenazah. Sebaik saja saya nak pergi dapatkan nombor pemandu van tu, lelaki yang bernama Rahim tu datang menghampiri saya. Kata Rahim, dia tu seorang pengurus jenazah dan kenal pemandu van jenazah. Disebabkan masih dalam fikiran celaru dan sedih, saya mengiyakan saja dan meminta dia uruskan semuanya. Lepas kejadian itulah abang pula datang. Saya ingatkan dia tu kawan abang, jelas anak lelaki arwah. Saya terdiam mendengar ceritanya tadi. Saya beritahu anak arwah. Saya pun hanya mendapat arahan daripada Bilal Usman. Dia yang meminta saya mengambil jenazah di hospital. Berapa yang awak bagi dekat Rahim?
Soal saya. 1,200. RM1,200. Jawab anak arwah. Wah, bukan main banyak lagi. Begitu mahal dia kenakan bayaran. Awak ada nombor telefon dia tak? Soal saya. Anak lelaki arwah mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mendial nombor telefon Rahim. Langsung tiada nada. Tak dapatlah bang, senyap je ni, kata anak lelaki arwah. Betul ke nombor dia ni? Soal saya. Entahlah bang, tapi nombor ni lah yang dia bagi dekat saya. Balas anak arwah. Beberapa kali saya dan anak arwah mendial nombor telefon Rahim, namun langsung tiada dalam perkhidmatan. Saya menggelengkan kepala. Kalau begitu tidak mengapalah, saya meminta diri untuk pulang. Sebelum saya masuk ke dalam van, anak lelaki arwah memegang tangan saya. Dia mengulurkan duit RM100. Maaflah bang, ambillah duit ni. Saya, tapi tak banyaklah bang, kata anak arwah. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ikutkan jumlah yang tertera pada resip ialah RM450. Tidak mengapalah kalau setakat itu sahaja rezeki saya. Cuma masalahnya, apa yang perlu saya katakan kepada pihak masjid nanti? Bimbang juga sekiranya mereka tidak dapat menerima perkara ini. Sepanjang dalam perjalanan, saya terus cuba menghubungi Rahim sehinggalah bateri telefon saya habis. Namun tetap tiada dalam perkhidmatan. Dalam hati saya berkata, memang lelaki yang bernama Rahim itu seorang penipu. Ada juga manusia yang sanggup menanggut di atas kesedihan orang lain, mencari duit haram atas kematian orang. Tergamak sungguh dia melakukan sedemikian. Macam-macam cara yang menipu sekarang, sampai sanggup menggunakan orang mati sebagai sumber pendapatan. Astaghfirullahalazim.